Saudara dan saudari, apabila kita membincangkan perihal membina tamadun, membina negara, membina masyarakat yang kuat, segalanya perlu bermula dari rumah. Dengan asas yang sama, apabila kita membincangkan tentang membina masyarakat yang kuat membaca, proses ini juga perlu bermula di rumah. Salah satu cara untuk kita merancakkan ataupun merangsang daya membaca dan minat terhadap buku di kalangan anak-anak adalah dengan mewujudkan ruang membaca ataupun perpustakaan kecil di rumah. Ya benar, keperluan untuk mewujudkan perpustakaan kecil di rumah ini bukanlah satu kemestian. Namun, sekiranya kita berjaya mewujudkan kemudahan dan ruang ini, maka kita sebenarnya sedang mengasuh anak-anak kita untuk menjadi lebih suka membaca dan cintakan ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, kita juga sedang mendidik anak-anak kita supaya suka mengumpul buku. Di dalam siri video ini, kami akan menerangkan apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ke arah mewujudkan sebuah ruang membaca yang eksklusif ataupun perpustakaan kecil di rumah. Proses ini akan dimulakan dengan memilih ruang ataupun bahagian yang sesuai di rumah untuk dijadikan ruang membaca ataupun perpustakaan. Dan seterusnya, bagaimana pula ibu bapa dapat memenuhkan ruang tersebut dengan buku-buku yang berkualiti yang dibeli untuk diletakkan di rak-rak yang disediakan. Perlu ditegaskan di sini bahawa di dalam kita mewujudkan ruang membaca ataupun perpustakaan kecil di rumah, ia tidak semestinya melibatkan penggunaan ataupun peruntukan wang yang tinggi. Sebaliknya, proses ini boleh dijalankan secara sedikit demi sedikit. Ibarat kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Anggaplah ia sebagai satu pelaburan ke arah kita melahirkan anak-anak yang mempunyai kecintaan terhadap budaya membaca dan buku. Wahai penonton sekalian, untuk kita menyediakan perpustakaan mini di rumah, kita yang pertama sekali, kita kena memilih ruang yang bersesuaian. Bagaimana? Kita kena memilih sudut yang sesuai, yang tidak sibuk, yang tidak mengganggu laluan dan juga kondusif untuk peletakan rak buku. Dan elakkan kita meletakkan meja pembacaan kita membelakangi pintu. Kerana untuk mengelakkan rasa gelisah dan ganggu fokus kita apabila kita sedang membaca. Satu lagi, kita perlu meletakkan meja pembacaan kita pada bahagian utara. Kerana apa ya? Kerana cahaya yang kurang ini dia akan meningkatkan tumpuan kita masa-masa kita membaca. Pada sudut ataupun pada ruang pembacaan itu, pastikan kelembapan tempat itu bacaannya hendaklah pada 20 degree Celsius sehingga 23 degree Celsius. Dan ada satu lagi yang para penonton semua perlu tahu. Sekiranya kita ingin membaca buku yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan matematik, lampu yang perlu digunakan adalah lampu yang berwarna biru dengan kecerahannya setinggi 8000 Kelvin. Kalau kita nak baca buku falsafah, buku membaca yang lain macam mana ya? Kita boleh menggunakan lampu putih yang sekitarnya 4000 Kelvin. Tapi bang, saya minat baca buku tentang muzik, tentang seni dan sebagainya. Kalau buku seperti itu, boleh menetapkan gunakan lampu yang berwarna merah dengan tetapan 2200 Kelvin. Dan paling penting, kalau ada meja, pastikan jangan menggunakan meja kaca. Kerana apa? Kerana meja kaca ini boleh menurunkan suhu badan kita dan menyebabkan diri kita cepat lemah. Apabila cepat lemah, cepat letih, kita akan ganggu fokus. Bila kita ganggu fokus, kita sudah tidak ingin untuk membaca buku. Sekiranya para penonton ada yang duduk di kawasan Projek Perumahan Rakyat PPR, jangan risau dan jangan gentar. Boleh keluar di kawasan rumah, pergi ke taman untuk membaca buku. Dan untuk penonton-penonton yang duduk di kawasan PPR, beberapa NGO telah menyediakan ruang dan satu bilik untuk anak-anak anda dan untuk kita semua sama-sama memanfaatkan aktiviti seharian kita ke tempat tersebut. Oleh itu, sekiranya kita ingin memilih ruang yang bersesuai untuk kita membaca,
Yang paling penting sekali, kita perlu memilih sudut yang sesuai, yang tidak mengganggu dan pastikan kawasan dia kondusif untuk kita dan anak-anak kita untuk membaca. Jadi, selamat membaca semua. Tahukah anda, selain daripada membeli bahan-bahan bacaan iaitu buku-buku, mempunyai rak buku yang bersesuaian juga adalah sangat penting. Rak buku yang bersesuaian termasuklah seperti rak yang tidak terlalu tinggi dan mudah untuk dicapai oleh anak-anak. Hal ini kerana mempunyai rak tersebut, kanak-kanak akan lebih cenderung untuk membaca dan hidupkan suasana membaca dalam keluarga. Untuk anak-anak yang masih kecil, rak buku yang bersesuaian adalah yang rendah, mudah dicapai dan tidak mudah bergerak supaya ianya selamat untuk digunakan. Apabila anak-anak sudah meningkat usianya, ibu bapa perlu beli rak buku yang mempunyai banyak kapasiti supaya anak-anak dapat menempatkan buku pilihan mereka. Dari sudut psikologi, dengan adanya rak buku, ianya akan mendorong anak-anak untuk menghargai buku-buku tersebut, seterusnya akan lebih rasa ingin membeli supaya dapat memenuhkan rak buku sebagai koleksi mereka. Oleh kerana itu, ibu bapa perlu mainkan peranan yang penting untuk memupuk minat membaca dalam diri anak-anak sejak dari rumah. Oleh itu, ibu bapa perlu memastikan buku-buku yang dipilih diletakkan di sudut ataupun rak bacaan di rumah. Tapi, tidak semestinya buku-buku itu perlu mengikut silibus di sekolah. Buku-buku ataupun penulisan yang luar daripada subjek pelajaran juga digalakkan. Contohnya, buku-buku ataupun penulisan yang menekankan kebudayaan, perpaduan, kewarganegaraan ataupun nilai murni dalam kehidupan seharian. Jadi, ibu bapa boleh memilih buku dengan harga yang sesuai dan tajuk yang sesuai dengan pembesaran dan akal anak-anak pada umur mereka. Oleh itu, sediakan buku-buku di rak bacaan secara konsisten walaupun mengambil jangka masa yang lama. Sebagai kesimpulannya, saudara dan saudari, saya tegaskan sekali lagi bahawa kita boleh memulakan langkah untuk melahirkan anak-anak yang cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan buku dengan membina perpustakaan kecil di rumah ataupun ruang membaca yang khas. Hakikatnya, apabila kita berjaya menyediakan ruang khusus untuk membaca mahupun perpustakaan kecil, kita sebenarnya sedang membantu anak-anak kita memberikan satu pilihan yang baik kepada mereka. Selain daripada itu, kita juga sedang mendidik anak-anak kita untuk lebih gemar menghabiskan masa di rumah dengan aktiviti yang bermanfaat daripada keluar dan mungkin terjebak di dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Saya perlu menekankan di sini bahawa apabila ibu bapa mengeluarkan wang untuk membeli bahan-bahan bacaan kepada anak-anak untuk diletakkan di rumah, ia merupakan satu pelaburan jangka masa panjang yang menguntungkan. Hal ini demikian memandangkan apa yang dibaca oleh anak-anak adalah satu proses yang akan menentukan karakter ataupun kepribadian mereka pada masa hadapan. Saya perlu tegaskan di sini bahawa usaha membina sebuah perpustakaan kecil ataupun perpustakaan mini dan ruang membaca yang khusus di rumah ini adalah satu usaha yang boleh dilakukan bersama oleh pasangan kita. Dan hakikatnya, kita sebenarnya boleh menjadikan aktiviti melengkapkan perpustakaan ini sebagai satu aktiviti keluarga, di mana sebagai seorang ayah, ayah mempunyai pilihan buku-buku tersendiri yang boleh diletakkan di rak buku ataupun perpustakaan kecil tersebut. Manakala ibu pula mempunyai pilihan buku-bukunya sendiri untuk diletakkan di rak buku. Anak-anak pada masa yang sama juga mempunyai pilihan-pilihan mereka sendiri. Maka dengan menggabungkan pilihan-pilihan yang berbeza ini, kita akan dapat mengumpulkan satu koleksi buku yang baik, yang bersesuaian sebagai satu aktiviti keluarga yang bermanfaat yang boleh terus dibaca sehingga bertahun-tahun lamanya. Proses ini boleh dilakukan sedikit demi sedikit, bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.
jika dilakukan secara berterusan, maka pada suatu hari nanti kita akan mempunyai koleksi buku yang berkualiti di rumah. Koleksi buku-buku yang tersimpan di rumah ini juga boleh menjadi bahan bacaan ulangan mahupun bahan bacaan rujukan pada waktu-waktu tertentu. Hai, saya Nadia. Saya sangat berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Amira dan saya berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, saya Aiman. Saya sangat bangga kerana Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, nama saya Hani Zahira. Jom meriahkan sambutan Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Aidil. Mari kita sama-sama meriahkan sambutan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. #KL Baca.